Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 6 ingin mengulas tentang jurnal Campaign by Muslim First, analisis menurut maqasid syariah. Ahli kumpulan 6 terdiri pada Nur Nazira, Nur Hazatul Nadia, Nurin Khairina dan Adeline Sofia. Nama saya Nur Hazatul Nadia, nombor matris A18750 akan membentangkan bagi pengenalan juga kesimpulan bagi artikel yang kami kaji. Apakah latar belakang bagi artikel yang kami kaji? Artikel ini ditulis oleh 6 orang penulis dan kata kunci yang digunakan dalam kajian ini terdiri pada 5 perkataan yang akan selalu disebut dalam setiap perkara yang diteliti dalam artikel berkenaan. Yang pertama adalah by Muslim First ataupun BMF, yang kedua adalah kemaslahatan, yang ketiga adalah produk Muslim, yang keempat adalah maqasid syariah dan yang kelima adalah ekonomi. Seterusnya, by Muslim First ataupun BMF telah dibuat ataupun dilaksanakan oleh pertubuhan bukan kerajaan bagi memartabatkan keukuhan Islam dalam setiap pembelian dalam masyarakat Islam. Dan BMF ini merupakan inisiatif bagi mempromosikan barangan Muslim yang berkualiti dan yang paling penting adalah halal thayyiban. Apa itu halal thayyiban? Halal thayyiban bermaksud setiap barang yang dibeli oleh Muslim haruslah halal bagi mencapai keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Pembaca bagi artikel dikaji adalah yang pertama adalah pembeli Muslim bagi mengukuhkan dan memberi kesedaran tentang barangan yang berkualiti dan halal. Dan yang kedua adalah masyarakat umum bagi praktikal kehidupan dan membantu mereka memilih barangan yang kukuh, kualiti dan yang lebih penting adalah halal seiring dengan tuntutan syariah. Objektif kajian ini antaranya yang pertama adalah menganalisis kempen by Muslim First dari aspek bagaimana ia terjadi dan seharusnya berlaku menurut maqasid syariah. Dan yang kedua adalah untuk menggalakkan pembeli terutamanya Muslim untuk mengutamakan pembelian produk keluaran Muslim. Dan yang ketiga adalah untuk memfokuskan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat selaras dengan mempromosikan produk keluaran usahawan di Malaysia. Seterusnya yang keempat adalah menilai hukum boykot daripada perspektif fiqh al-jihad dan melihat perubahan hukum fardu ain dan fardu kifayah berdasarkan faktor keadaan dan tempat. Dan yang kelima adalah untuk memberi kepentingan kepada umat Islam berdasarkan kemaslahatan dalam maqasid syariah. Dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan peranan organisasi bukan kerajaan dalam memperjuangkan kebenaran, meningkatkan isu kesedaran, menyediakan bantuan dan menjalankan aktiviti kemanusiaan di Palestin. Kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif kerana kajian ini lebih mengutamakan kepada metod pengumpulan data melalui penganalisisan kandungan dokumen. Untuk kaedah pengumpulan data pula, kajian ini telah menggunakan kajian perpustakaan untuk mendapatkan maklumat berkenaan kempen tersebut. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kajian ini juga telah menggunakan metod analisis kandungan secara induktif dan diduktif. Hasil kajian ini mendapati bahawa pengaplikasian elemen halalan thayyiban telah dilaksanakan dalam syarikat tersebut. Kajian ini juga dikaitkan dengan setiap maqasid syariah iaitu dengan menjaga agama, harta, keturunan, nyawa dan akal. Berdasarkan kajian ini, kempen BMF ini telah mula mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat Islam dan mula tersiar di media massa. Selepas kempen ini mula disebarkan oleh pihak-pihak bukan kerajaan yang telah menyedari kepentingan perkara ini selepas berlakunya peristiwa yang menimbulkan kesedaran untuk perubahan. Kempen ini telah menggalakkan pembelian produk Muslim dan meminta rakyat supaya tidak memboikot mana-mana produk keluaran non-Muslim. Kempen ini telah menghasilkan usaha saling bantu-membantu dalam kalangan umat Islam kerana ia merupakan satu objektif untuk memperkasakan ekonomi orang Islam. Bertepatan daripada itu, peniaga-peniaga Islam dapat meningkatkan produktiviti melalui sokongan yang diberikan dalam kalangan pembeli dan pengguna, khususnya orang Islam. Selain meningkatkan produktiviti dan memperkukuh kedudukan ekonomi, taraf ekonomi negara akan lebih berdaya saing. Selain daripada itu, kempen ini dapat meningkatkan jumlah kutipan zakat agar dapat membantu kepada golongan yang memerlukan dengan pengeluaran zakat oleh peniaga-peniaga Islam. Kajian ini dapat mengelakkan unsur syubhah dalam penggunaan produk dan menjadikan
pengguna lebih yakin terhadap penggunaan produk orang Islam tanpa diragui. Para produk keluaran orang Islam adalah selaras dengan konsep kempen beli barangan Malaysia iaitu KBBM, iaitu membeli barangan tempatan. Pelaksanaan kempen ini dapat membuatkan para pengguna lebih bijak dalam memilih barang yang dipasarkan, sekaligus pengguna akan lebih meluangkan masa untuk meneliti setiap produk yang berada di pasaran. Kelebihan yang pertama adalah menerangkan dengan jelas bahawa kempen ini dapat membantu memajukan ekonomi Muslim dengan mendorong orang-orang Muslim untuk membeli produk dan layanan yang diproduksi oleh antara mereka sendiri. Hal ini menokong bahawa maqasid syariah dalam menjaga kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat. Selain itu juga, artikel ini menerangkan bahawa hifz mahal merupakan salah satu langkah dalam memperkasakan maqasid yang lain iaitu dalam penjagaan agama yang dikaitkan dengan konsep syariah iaitu halalan thayyibat. Di samping itu juga, artikel ini menerangkan istilah fiqh dan kegunaan dengan mendalam iaitu dapat disimpulkan bahawa fiqh dan kegunaan ini ditakdirkan sebagai salah satu prinsip ilmu yang menjelaskan 3 elemen asas iaitu pengguna, pengusaha serta barangan penggunaan dan perspektif Islam yang merangkumi soal halal dan haram dalam urusan harian manusia. Kelemahan artikel ini ialah terlalu memfokuskan kepada pembelian daripada perniagaan Muslim sahaja dan mewujudkan puak masyarakat Islam daripada masyarakat yang lebih luas. Hal ini wujudnya halangan interaksi antara agama, budaya dan juga kerjasama antara agama yang bertentangan dengan matlamat maqasid syariah dalam mempromosikan persaudaraan sejagat. Selain itu juga, artikel ini telah mendorong pengguna untuk membuat pembelian hanya daripada perniagaan Muslim sahaja. So, daripada sini dapat mengurangkan kepelbagaian produk dan perkhidmatan yang tersedia kepada pengguna dan ini akan merugikan pengguna kerana mereka tiada kepelbagaian produk. Isu-isu yang dibangkitkan dalam artikel ini adalah sangat menarik. Hal ini kerana artikel tersebut telah membincangkan bagaimana tindakan untuk membeli produk dan perkhidmatan daripada perniagaan Muslim mempengaruhi berbagai aspek masyarakat termasuk ekonomi, perpaduan masyarakat dan pemerkasaan ekonomi Muslim. Analisis ini membuka kefahaman hubungan antara aktiviti ekonomi serta objektif syariah dan ia menggalakkan pemahaman yang mendalam berkaitan cara Islam memandang aktiviti ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan keadilan saksama. Dapat disimpulkan di sini bahawa artikel ini merupakan satu konsep yang bernilai dan praktikal untuk dilaksanakan. Hal ini demikian kerana penggabungan nilai-nilai ekonomi dan prinsip Islam untuk memajukan ekonomi umat Islam, keadilan yang saksama dan sentiasa memastikan pematuhan syariat, halal dan haram, maka dengan itu pengguna dapat mencapai kemakmuran ekonomi di samping berpegang kepada syariat Islam. Pertama adalah penyelidikan lanjut mengenai kempen yang dilaksanakan. Penyelidikan lanjut ini boleh dijalankan untuk mengetahui bagaimana kempen Buy Muslim First ini boleh diterapkan dalam konteks lain dan bagaimana ia boleh memberi kesan positif kepada masyarakat di rantau lain. Jurnal ini memaparkan bagaimana peniaga-peniaga makanan tidak mengamalkan kebersihan dan mengabaikan kualiti penyediaan makanan kepada para pelanggan untuk memastikan status halal sesuatu perniagaan. Yang kedua, jurnal ini memupuk sikap pengguna supaya membeli dan mengutamakan produk-produk keluaran orang Islam, terutama dalam kalangan tempatan dan cara menerapkannya dalam amalan ekonomi untuk mencapai kebajikan dan kesihatan masyarakat yang lebih baik. Namun begitu, pelaksanaan konsep-konsep ini masih perlu dipertingkatkan, terutamanya di peringkat organisasi kerajaan dan orang awam. Oleh itu, usaha perlu dilakukan bagi menggalakkan lagi pelaksanaan kempen Mesra Muslim ini dalam amalan perniagaan mengikut maqasid syariah. Kesimpulan. Jadi, apa yang kita dapat melalui artikel di kaji ini? Yang pertama adalah mencapai asas Islam iaitu pemeliharaan harta, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan agama. Ketiga-tiga item ini merupakan satu ukur dalam setiap kehidupan Muslim bagi membantu mereka mencapai keredaan Allah yang paling utama. Dan yang kedua adalah ingin mencapai kejayaan di dunia dan akhirat kerana setiap tindakan yang kita buat di atas muka bumi ini akan dinilai dan akan dipersoalkan di akhirat kelak. Yang kedua adalah BMF ini perlulah dilaksanakan secara sederhana bagi mengelakkan sebarang diskriminasi dan keadilan perlu dilaksanakan kerana ada juga masyarakat yang bukan Islam
mengeluarkan produk Islam dan kita harus mengambil pertengahan di mana kita membantu dari segi asas empati juga simpati supaya sama-sama dapat membangunkan ekonomi negara dan sama-sama dapat membantu antara satu sama lain bagi mencapai kebajikan yang sejagat. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.